Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, dalam pertemuan ini kita akan membincangkan tazkirah Ramadan. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat berpuasa pada hari ini kepada tuan-tuan semua. Alhamdulillah, dalam pertemuan ringkas ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat penting dalam kita menjalankan ibadah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini antara perkara yang sangat penting iaitu Allah menjelaskan matlamat Ramadan itu diperintahkan kepada kita. Dalam kita mengamalkan Ramadan, apakah matlamat yang harus kita capai? Dan kemudian kita memuhasabah tercapai tak matlamat tersebut. Antara matlamat dalam ayat ini menjelaskan bahawa tujuan dan matlamat Allah memfardukan ibadah Ramadan kepada kita adalah untuk mencapai takwa. Persoalan dia, apa itu takwa? Apa itu takwa? Takwa berasal daripada perkataan bahasa Arab, daripada kalimah bahasa Arab, daripada kata akar dia waqa. Waqa ni kalimah waw, qaf dan alif maksurah tersebut waqa, iaitu waw, qaf dan ya. Kalimah waqa, yaqi, wiqayah. Wiqayah iaitu pengawasan. Di akhir tarbiyah, di akhir didikan Ramadan ini, kita akan membuahkan satu hikmah, satu nilai yang pengawasan yang ada dalam diri kita. Bila kita melakukan sesuatu, ada satu sistem yang mengawas kita, iaitu hati kita tu telah dipenuhi dengan perkataan, dengan hikmah takwa. Hikmah ini iaitu takwa merupakan suatu perkara yang akan melindungi kita. Satu software, satu perisian yang akan menjadikan kehidupan kita ini diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini iaitu kita wiqayah, ya, pengawasan. Kita sentiasa berhati-hati mengawasi diri kita, tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang, tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa mengawasi diri kita supaya kita melaksanakan amalan yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan perkara-perkara yang disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua perkara, iaitu perkara mengharap, setiap langkah, setiap perkara, tindak tanduk kita, kita mestilah mengharap keredaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara, tindak tanduk kita, perbuatan kita, kita takut kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja, ar-raja iaitu mengandungi satu makna dalam kalimah tersebut, ar-raja wal khauf. Raja ni pengharapan kita, supaya Allah memberikan suatu perkara yang baik kepada kita. Al-khauf, supaya Allah menjauhkan perkara-perkara yang tidak baik kepada kita. Ini perkara yang terkandung makna dan hikmah di sebalik perkara takwa itu. Kalau kita merujuk kepada kisah-kisah ataupun ayat Al-Quran, ya, dalam ayat Quran surah Al-A'raf menceritakan tentang
tentang kalimah takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasb. Ayat ni biasanya kalau di kalangan masyarakat kita mengenali dengan sebagai ayat 1000 dinar, ya, 1000 dinar. Okey, kita tengok asbabun nuzul ayat ini, ya. Asbabun nuzul ayat ini, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Auf bin Malik, ya. Auf bin Malik kehilangan anak beliau tak pulang, beberapa hari tak pulang ke rumah, dan beliau pergi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau sangat sedih, takut dan sebagainya, bimbang tentang keselamatan anak dia tu. Jadi anak dia tu Auf bin Malik bersama isteri dia pergilah berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengadulah anak dia tak pulang, kan. Jadi baginda pun menasihatkan bersabarlah, bersabar, dan menasihatkan supaya mengamalkan zikir-zikir, zikir hauqalah. Banyakkan berzikir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Auf bin Malik bersama isteri dia mengamalkan zikir-zikir tersebut, sehinggalah anak beliau tersebut dengan izin Allah dapat membebaskan diri, dapat keluar daripada tawanan musuh tersebut, berkat daripada amalan tersebut yang diamalkan oleh Auf bin Malik. Maka dia pun dapat keluar daripada tawanan tersebut, dan dia pun dalam perjalanan keluar tersebut dia pun nampak kambing-kambing beberapa ekor di tempat musuh tersebut, dia pun bawa balik sebagai tawanan, harta rampasan perang. Jadi tak lama kemudian dia pun sampai ke rumah lah, dan ibu dia keluarga dia sangat gembira, kan, ibu dia pun seronok. Ini antara perkara, ya. Ini antara perkara apabila kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan penyelesaian. Itu takwa, iaitu yang perkara yang tadi itu. Kita melakukan setiap perkara, kita kena pastikan perkara tersebut adalah selaras dengan Al-Quran dan hadis. Perkara tersebut adalah seperti mana yang diredai oleh Allah dan Rasul, ya, takwa. Jadi kita kena pastikanlah dengan tarbiyah Ramadan ini, kita kena pastikan bahawa selesai tarbiyah Ramadan ini kita akan mendapat ketakwaan. Okey. Kemudian antara kepentingan takwa lagi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika ahlul qura, ahli sesuatu kampung, ahli sesuatu negeri, ahli sesuatu negara, penduduk sesuatu negeri, penduduk sesuatu negara beriman, amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan keberkatan daripada langit dan juga bumi. Hasil bumi berkat, daripada langit kita mendapat kemakmuran dan sebagainya, rezeki yang melimpah ruah. Hasil apa? Hasil takwa. Siapa janji? Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita jadi sama-samalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bekalan kita adalah takwa. Sebaik-baik bekalan adalah bekalan takwa. Bekalan dalam perjalanan kehidupan kita yang panjang ini. Kita hidup di alam Lauhul Mahfuz, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat yang sangat kekal abadi. Jadi dalam bekalan, dalam perjalanan kehidupan kita, marilah sama-sama kita membekalkan takwa. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita berjaya mampu meraihkan takwa sebagai bekalan untuk kehidupan kita yang abadi. Sekian saja pertemuan kita pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di
kali yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.